Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi selepas 3 jam perjalanan dalam bas, akhirnya aku sampai di Sanli Ufa. Di Sanli Ufa ni aku di-host oleh seorang host yang bernama Aidin. Jadi sebaik saja aku tiba di Urfa Otogari ni, dia pun cakaplah akan pick up aku. Sedang aku sibuk mencari dia, tiba-tiba dia tepuk aku daripada belakang. Rupanya dia dah sampai lebih awal lagi. Orang-orang kat sini kalau dia salam, dia akan ada macam sambung lagi lah dengan laga pipi kiri dengan kanan. Dan Aidin pun buat macam tu lah kat aku. Dah jadi macam kebiasaan untuk dia orang. Mula-mula aku rasa pelik jugalah. Aidin ni bekerja dalam bidang farmasi. Dia ni sebenarnya adalah seorang presiden Persatuan Technician Farmasi bahagian Turki ni lah. Dia pun ada tunjuk banyak gambar-gambar dia pergi conference merata-rata lah, ada dalam negara dan juga luar negara. Dan sebenarnya dia tak fasih sangatlah English, cakap pun pakai Google Translate. Sebenarnya memang sangat susah lah nak communicate dengan Aidin ni. Aku hanya cakap yes je, yes semua okey je, just follow je dia. Jadi Aidin pun bawa aku pergi ke Masjid Nabi Ayub. Kami sempat solat zuhur dulu, kemudian ziarah ke Gua Nabi Ayub AS. Dikatakan di gua inilah baginda telah tinggal setelah diusir oleh kaum dia ketika ditimpa musibah penyakit kulit selama bertahun-tahun lamanya. Penyakit Nabi Ayub AS ni sembuh setelah dia meminum air yang keluar daripada tanah setelah dia menghentakkan kakinya ke bumi. Kisah baginda dituliskan di dalam Al-Quran di surah Anbiya ayat 83 yang bermaksud, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimba penyakit dan Engkaulah adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang semua penyayang." Waktu ni Nabi Ayub ditimpa ujian yang sangat berat, iaitu pada waktu tu tanaman dan juga harta benda dia semua habis. Anak-anak dia habis semua meninggal dan tinggallah seorang isteri dia yang bernama Rahmah. Dan dalam surah Sad ayat 42 yang bermaksud, "Maka kami kabulkanlah permohonannya serta kami perintahkannya, hentakkanlah kakimu ke bumi, maka terpancarlah air. Lalu kami berfirman, ini ialah air sejuk untuk mandi dan minum." Jadi setelah Nabi Ayub AS minum dan mandi daripada air ini, maka sembuhlah segala penyakit zahir dan batin Nabi Ayub. Subhanallah. Jadi memang besarlah ujian para Nabi dan Rasul pada waktu dahulu. Memang tak tertanding dengan sebarang ujian yang kita alami pada waktu sekarang ni. Jadi aku pun masuklah ke dalam gua ni. Gua ni pun sebenarnya kecil je, jadi kena ambil giliran di antara lelaki dan juga perempuan. Aidin lah yang panggil aku, tolong aku bila boleh masuk, bila tak boleh masuk. Telaka yang dikatakan punca keluar air mata air daripada hentakan kaki Nabi Ayub AS pun ada tak jauh daripada gua tu. Selepas tu Aidin bawa aku lagi untuk pergi ke Balik Ligul yang bermaksud tasik ikan ataupun tasik Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS telah dilahirkan pada zaman pemerintahan Raja Namrud, iaitu raja yang sangat zalim. Bapa Nabi Ibrahim ni pun sebenarnya pembuat berhala, dan Nabi Ibrahim memang tak sukalah berhala ni. Nabi Ibrahim jugalah yang telah musnahkan patung berhala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim AS telah ditangkap oleh Namrud sebab menentang ajaran nenek moyang dan juga mengesahkan Allah selain daripada menghancurkan patung-patung berhala Namrud ni lah. Baginda telah dihukum untuk dibakar hidup-hidup dan ianya telah disaksikan oleh seluruh rakyat pada waktu itu. Dan ada satu momen ni, iaitu beberapa ketika sebelum Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, maka Nabi Ibrahim mengangkat tangan dan juga berdoa, "Hasbunallah wa ni'mal wakil", yang bermaksud cukuplah Allah menjadi penolong kepada kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Doa ini telah ditulis dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 173. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah Al-Anbiya ayat 69 yang bermaksud, "Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim." Jadi bila Nabi Ibrahim AS kena campak ke dalam api ni pun memang tak jadi apa-apa lah, memang selamat. Dikatakan tempat umun api ni telah bertukar menjadi tasik Balik Ligul
dan juga kayu bakar itu telah menjadi ikan di dalam tasik ni. Jadi aku jalan-jalan jugalah kat kolam ni dan tengok banyak para pelawat duk bagi makan lah ke ikan ni. Kemudian kami bersiar-siar lagi di sekitar taman, kemudian masuk ke Masjid Halilur Rahman yang dulunya adalah sebuah gereja Virgin Mary sekitar tahun 500 Masihi. Sebelum ia ditukarkan kepada masjid pada zaman Abbasiyah iaitu 300 tahun kemudian. Di sebelah masjid ini terdapat gua kelahiran Nabi Ibrahim. Dikatakan pada zaman tu Raja Namrud akan membunuh semua bayi lelaki yang lahir sebab Raja Namrud ni dah bermimpi bahawa satu hari nanti akan lahir seorang lelaki yang akan melawan dia, yang akan musnahkan ajaran dia dan juga musnahkan kerajaan dia. Pada waktu tu ibu Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim dan juga menyembunyikan Nabi Ibrahim di dalam gua ni lah. Jadi Nabi Ibrahim selamat daripada pengetahuan Namrud. Wallahu alam. Gua ini mempunyai dua tempat masuk, satu untuk lelaki dan satu lagi untuk perempuan. Aku syukur kepada Allah kerana diberikan peluang untuk melawat ke tempat-tempat yang bersejarah macam ni. Kemudian kami menuju pulang ke pejabatnya yang terletak berhampiran dengan stesen bas di kawasan bandar. Pejabat dia ni dekat tingkat 3 dan memang sangat luas lah. Dia cakap kat aku yang aku boleh tidur dekat kawasan ni. Selepas asar kami keluar lagi jumpa member dia kejap dekat kafe, sembang-sembang lah. Sambil tu sebat Turkish coffee. Sedap. Dan pada malamnya aku dan juga Aidin menuju ke sebuah restoran untuk makan malam. Aku ingatkan tempat biasa-biasa je. Rupa-rupanya tempat macam memang kelas lah, memang tempat mewah. Nama restoran tu kalau tak silap aku Sporyu Mocak Basi. Aidin cakap dia datang kat sini untuk jumpa kawan-kawan dia lah. Aidin cakap jangan risau, datang sini semua dibayar. Kami semua makan dalam satu bilik khas ni lah. Ada dalam lebih kurang 20 orang dan semuanya geng-geng farmasi Aidin lah. Semua sembang bahasa Turkish lah kan, memang tak faham apa. Dan diorang pun macam Aidin juga tak berapa fasih bahasa Inggeris. Nak dekat tengah malam jugalah baru siap makan-makan kat sini dengan perut kekenyangannya. Sampai je Pak Mer tengok ada lagi kawan-kawan sekolah Aidin ni datang melepak. Kali ni kena makan lah baklava yang dia orang bawa tu. Makan je lah untuk ambil hati kan. Tak boleh nak tolak, ni semua rezeki. Jadi setelah habis orang sembang-sembang, lepas tu dia pun balik lah. Dan Aidin pun baliklah ke rumah dia. Apa lagi aku ambil tilam bentang ke depan tu, lepas tu terus tidur. Hari kedua di Urfa, Aidin bawa aku pergi breakfast kat luar lah. Jadi kena jalan sikit lah daripada apartmen ni menuju ke Pekan. Pagi tu kami makan sarapan yang sangat berat lah. Ada telur, ada roti, keju, kaimak, jam, macam-macam jenis jam lah. Ada madu, buah-buahan kering, sayuran dan juga jeruk zaitun. Woi, memang penuh lagi perut aku pagi tu. Hari ni sebenarnya aku tak ada nak pergi mana pun. Jadi aku cakap aku ikut je si Aidin ni. Jadi Aidin ni macam biasalah dia kena pergi kerja lah kan. Jadi kerja dia akan pergi daripada satu farmasi kepada satu farmasi lain. Dia pun ada macam barang nak deliver apa semua lah. Pergilah kami ke seluruh pelosok bandar cari farmasi-farmasi ni lah. Kemudian kami jumpa kawan dia dekat pasukan penyelamat. Dia macam, kalau dekat Malaysia ni kita hanya ada bomber. Macam dia orang bomber is bomber. Lepas tu ada pasukan penyelamat. Jadi kawan ni pun ceritalah yang waktu 2011 dengan 1999 ada gempa bumi yang sangat dahsyat lah yang berlaku kat Turki ni. Dan bila aku tengok peta, memang Turki ni berada di kawasan plate tektonik yang sangat aktif. Jadi sebab itulah dia kena ada satu pasukan yang memang sentiasa standby lah. Kita tak tahu benda yang bencana ni nak terjadi waktu bila kan. Kemudian kami solat Zuhur di Ulu Cami. Jadi tempat wuduk ni orang Turki dipanggil Abdestan. Jadi si Aidin je lah yang ajar aku. Lepas tu kami pergi ke kawasan bazar
untuk lepak minum kopi di Gombrok Hani yang dulunya adalah sebuah caravanserai. Caravanserai ni adalah macam tempat beristirahat, tempat-tempat para pedagang dulu-dulu untuk refill dia orang punya makanan, air apa semua. Tapi sekarang ni memang jadi macam tempat lepak-lepak lah, memang chill gila lah tempat ni. Lepas tu kami pergi lagi satu farmasi dan habis lah untuk hari tu. Lepas tu kami makan dekat satu restoran ni. Ui, memang sedap gila gulai daging dia tu. Dan malam tu ada lagi seorang kawan couchsurfing yang tidur sekali dengan aku. Nama dia Haluk. Dia datang ke Urfa ni sebab dia ada kelas master degree hujung minggu kat sini. Dan dia juga cakap yang Aidin ni memang baik gila lah orang dia. Keesokannya aku mengucapkan selamat tinggal dan banyak-banyak terima kasih kepada Aidin kerana banyak tolong aku dan juga belanja aku makan. Memang aku akan ingat sampai bila-bila lah kenangan ni. Hanyalah Allah yang dapat membalas jasa baik kamu Aidin. Dan penggambaran aku diteruskan ke Gaziantep. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.